Assalamualaikum. Hai semua. Dalam tutorial kali ni, Umi nak share resipi dan cara buat apam lenggang yang rangup di tepi, lembut berongga di tengahnya. Menu Indian style ni dipanggil Tengai Pal Apam oleh masyarakat kaum India. Rasanya yang sangat sedap, lemak-lemak manis, menambat selera siapa sahaja yang dah pernah mencubanya. Apam lenggang ni kebiasaannya dimakan bersama kuah santan manis, tapi boleh juga dimakan bersama kari ikan, sambal tumis, dalca, cecah dengan teh tarik dan gula Melaka pun sedap katanya. Resipi dan cara nak buat apam yang satu ni cukup mudah dan cepat nak sediakan. Sesuailah dibuat untuk sarapan pagi atau menu makan petang. Musim-musim Deepawali ni, jomlah kita cuba menu Indian style yang satu ni. Yang pasti rasanya tak akan mengecewakan. Umi cedok resipi yang satu ni pun dari Nenda. Memang terbaik, sedap sangat hasilnya walaupun percubaan kali pertama. Okey, kalau anda nak tahu cara nak buat apam lenggang ni, jom ke dapur. Langkah pertama, basuh bersih 3 pot beras biasa. Elakkan guna beras basmati. Pakai beras biasa dah okey. Basuh bersih beras ni dan toskan airnya. Kemudian masukkan 1 sudu besar kacang urat dal. Yang ini Umi dah siap-siap basuh dan rendam sekejap. Tak perlu banyak ya, cukup 1 sudu besar dan jangan membukit. Setengah sudu kecil halba. Kedua-dua bahan ni optional je. Nak letak boleh, tak nak letak pun tak apa. Biji halba tu sikit je ya, jangan terlebih, nanti adunan apam kita akan rasa sedikit pahit. Tuangkan air biasa. Air ni agak-agak biar tenggelam beras-berasnya. Mudah nanti beras ni mengembang. Rendam selama lebih kurang 10 jam. Macam ni Umi rendam dalam pukul 10.30 pagi. Okey, yang ini setelah 10 jam, iaitu pada pukul 8.30 malam ni. Beginilah hasil berasnya, dah mengembang elok dan rapuh sedikit teksturnya. Mudah nanti nak lumat bila kita kisar. Toskan air beras ni. Kita dah tak perlukan air beras, buang je. Masukkan air kelapa dalam besen tu. Agak-agaklah air tu biar adunan boleh dikisar dah mencukupi. 1 mangkuk kecil kelapa parut. Gunakan kelapa parut muda ya. Anggaran ni dalam 1 cawan kelapa ni ada. Kemudian masukkan segenggam nasi sejuk, yang terbaik nasi semalam. Tambahkan 2 sudu besar gula pasir bagi apam kita berkilat di bahagian tengahnya lepas siap masak. Selain tu ia beri rasa manis-manis sedikit pada adunan apam. Gaul bahan-bahan yang telah dimasukkan tadi bagi bersatu mesra dan bercampur rata. Air kelapa tu kalau tak ada boleh je gantikan dengan santan yang telah diperah. Ambil air santan yang sederhana pekat, gaulkan je. Kemudian masukkan dalam blender untuk dikisar halus. Umi masukkan sedikit demi sedikit bagi memudahkan blender tu kisar supaya kita dapat tekstur beras yang cukup halus. Jadi kena kisar peringkat by peringkat. Kalau tak dikisar halus, tekstur beras tu masih kasar, nanti potensi untuk apam kita tu keras akan tinggi. Jadi kena betul-betul halus teksturnya. Air kelapa tu ni dah agak terlebih sikit sebenarnya. Boleh kurangkan sedikit pun tak apa, asal blender tu boleh dikisar dah memadai. Adunan butter apam ni jangan terlalu pekat sangat. Agak-agaklah pekat sedikit dari ni pun dah okey. Cair sikit macam ni pun sebenarnya tak apa. Tetap menjadi cuma yang terbaik untuk dapatkan rongga-rongga halus yang lebih banyak dalam apam kita tu. Adunan apam tu, tepung tu biar macam adunan tepung tu biar macam tosai sikit. Macam adunan tosai. Sedikit pekat, dah okey dah tu. Lagi satu, kalau guna air kelapa tapi airnya tak berapa cukup, kalau kita beli air kelapa tu tak cukup kan, dan adunan tu nampak pekat sangat, boleh je tambahkan dengan sedikit santan pekat yang telah diperah tu. Dah siap kisar halus bahan-bahan tadi, masukkan dalam satu bekas atau periuk yang agak besar sedikit ya, supaya bila adunan tu mengembang ia tak melimpah keluar bekas.
Tabur sedikit garam, bagi secukup rasa. Kemudian gunakan tangan, wajib gunakan tangan, bukan senduk atau sudu ya. Gaulkan adunan tepung tu sekejap dalam 2 ke 3 minit, gunakan tangan. Tujuan kita guna tangan ni supaya memudahkan proses fermentasi tu berlaku. Adunan tepungnya nampak halus gitu kan. Barulah apam kita nanti akan menjadi elok, tak keras dan berongga. Dah siap gaulkan, boleh tutup tudung periuk. Umi blend pukul 8 lebih tadi, 8 malam tadi, dan akan peram adunan ni semalaman untuk proses penapaian berlaku. Bagi adunan tu naik kembang dan pekat, barulah esok paginya dalam pukul 8.30 ke 9 tu baru Umi nak buat apam ni. Inilah hasil adunan tepung yang telah diperam semalaman. Dah naik bau-bau apamnya tu. Adunan akan kelihatan semakin pekat. Gaulkan guna senduk bagi adunan tepung tu sebati semula. Waktu proses fermentasi tu, letak adunan tepung ni di suhu bilik je ya. Tak perlu masuk dalam icebox, nanti tak menjadi. Untuk kuahnya, dalam blender masukkan sebiji kelapa parut. Kalau boleh ambil kelapa parut yang putih saja supaya kuah santannya cantik berwarna putih. Kemudian tambahkan air suam. Agak-agaklah kalau suka kuahnya sedikit pekat, boleh kurangkan air tu. Kalau macam Umi suka santannya sedikit cair gitu, jadi Umi lebihkan sikit air ni. Gunakan air suam supaya hasil pati santan yang diperah nanti lebih berlemak dan pekat sedikit. Dah siap kisar halus, tapis masukkan dalam periuk kecil. Perah kelapanya bagi keluar air santannya tu. Tambahkan dalam 3 atau 4 sudu besar gula pasir yang putih, atau boleh juga guna gula perang untuk rasa manis, dan garam secukup rasa bagi membangkitkan rasa lemak pada kuah santan ni. Buka api perlahan je dan masak santan sekejap, bagi panas sahaja ya, tak perlu tunggu hingga mendidih, nanti santan tu akan pecah atau berketul. Dah naik wap panas tu, boleh tutupkan api dan ketepikan dahulu kuah ni bagi sejuk sedikit. Untuk buat apam lenggang ni, Umi gunakan kuali khas non-stick ni yang melengkung macam ni. Mudah untuk dapatkan bentuk apam yang cantik bulat. Pastikan kuali dah betul-betul panas, dah nampak asap sedikit tu, barulah cedokkan 1 sendok besar adunan tepung. Kemudian angkat kuali perlahan-lahan, lenggangkan sedikit bagi dapat bentuk bulat yang cantik. Kemudian letakkan semula kuali atas dapur, tutupkan tudung periuk tu bagi apamnya masak sepenuhnya, dan bahagian tepi-tepi keraknya tu garing sedikit dalam 3 ke 4 minit. Lebih kurang ginilah kejadian apam lenggangnya. Rangup, garing di tepi, lembut dan nampak berkilat di bahagian tengah apamnya tu. Sambung buat lagi. Ikutlah berapa keping apam yang anda nak buat dahulu. Apam lenggang ni sedap dimakan panas-panas. Dah letak je adunan tepung tu, terus lenggangkan. Kemudian tutup kuali, biarkan dalam 3 ke 4 minit. Bagi apam tu masak sepenuhnya. Dalam 2 minit macam tu, boleh buka sekejap penutup kuali. Dan cek, biarkan sekejap je lagi, dalam 1 ke 2 minit lagi kita nak bagi bahagian tepi-tepi tu garing sedikit ya, barulah diangkat. Bila garing sikit tu, sedap bila makan. Begitulah proses nak masak apam ni. Namanya pun apam lenggang kan. Jadi bila dimasak tu, kita perlulah lengang-lengangkan kuali tu untuk dapat bentuk seakan-akan macam mangkuk yang bulat gitu. Nampak cantik je kan. Umi ada tunjukkan beberapa lagi cara nak buat dan lenggangkan apam tu. Anda boleh tengok dan ikut step by step. Sangat mudah bila kita gunakan kuali non-stick ni. Kalau tak ada kuali non-stick tu, boleh je guna kuali yang biasa kat rumah tu. Cumanya kena letak sedikit minyak ya, kalau tak nanti melekat apam kita. Cuma kuali non-stick ni, yang bestnya dia tak melekat pun kat kuali. Bila dah masak, senang je nak angkat. Kuali ni kalau ada yang nak beli, boleh beli dekat kedai India ada jual, atau di Shopee pun ada jual ya.
Senang dan cepat je kan nak siapkan apam lenggang ni. Kaum India panggil tengai pal apam. Boleh dengar tu kan bunyi kriuk-kriuk di bahagian tepi tu, rangup sangat. Bahagian tengah tu pula nampak berongga-rongga gitu, seperti apam kan. Sedap sangat-sangat bila makan cecah dengan kuah santan ni. Selamat mencuba. Banyak lagi resipi-resipi menarik di channel Umi Atiyah Atif Kitchen. Jadi jangan lepaskan peluang untuk tonton video-video terbaru dari Umi. Jom subscribe, like, share dan tekan bel untuk notification.